Hari ini hari terakhir. Malaysia akan menutup sempadan negara sejak 2 tahun yang lepas. Esok kita akan membuka sempadan negara kepada pelancong dan juga rakyat Malaysia untuk keluar ke negara yang membuka sempadan mereka. Dan ini adalah sebahagian daripada fasa peralihan kepada endemik yang Malaysia sedang laksanakan pada ketika ini. Namun untuk kita menyikap kembali perjalanan 2 tahun penutupan sempadan ini, kesannya, impaknya dan juga impak pembukaan serta apakah penambahbaikan lain yang kita perlukan untuk menjadikan ia satu pemacu kepada pemulihan ekonomi. Saya nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi yang bersedia di talian pada ketika ini. Dr. Yusof, selamat pagi. Assalamualaikum. Kalau kita melihat esok adalah harinya, 2 tahun lebih kita menanti, perniagaan juga menanti dan ramailah pihak menanti pembukaan ini, terutama sektor pelancongan. Mungkin menyingkap kembali sepanjang 2 tahun ini, apa yang kita pelajari daripada penutupan sempadan ini, apa kebolehan dan juga kekurangan kita dan apa yang perlu kita siap sedia sekiranya perkara sebegini berlaku lagi. Waalaikumsalam, Najib. Selamat pagi ya. Sebagaimana yang kita ketahui dan kita tunggu-tunggukan ya pada esok 1 April, yang mana kita akan memasuki fasa endemik ya. Ini bagi pandangan saya dari perspektif ekonomi, ini adalah fasa yang sangat ditunggu oleh semua pihak, bukan saja pihak pemain industri luar sana, begitu juga dengan pihak pekerja dan juga isi rumah dari keseluruhannya ya. Kepada ekonomi Malaysia memasuki fasa endemik dan juga pembukaan semula sempadan negara satu perkara yang menjadi keperluan pada semasa ketika ini ya. Kita telah lihat bahawa apabila sempadan ditutup, kita memerlukan suntikan rancangan yang besar daripada ekonomi domestik, terutamanya berkaitan dengan perbelanjaan kerajaan, bagi memastikan ekonomi kita bertahan seketika ketika mana potensi sebenar ekonomi kita tidak dapat dimaksimalkan. Jadi saya nampak pembukaan ini akan sangat signifikan kepada proses pemulihan ekonomi yang kita harapkan pada tahun ini ya, kerana pada pengiraan kami dan juga kajian menunjukkan bahawa sektor apabila sempadan dibuka, ramai pelancong asing akan hadir dan pelancong asing ini akan membawa kepada perbelanjaan asing yang akan seterusnya akan menjana sektor pelancongan dan juga sektor-sektor yang berkaitan dengan retail ya, dan limpahan ekonomi kepada sektor-sektor lain sangat besar. Jadi jika kita masih lagi tidak membuka sempadan kita, kebimbangan ini adalah proses pemulihan ekonomi itu akan tersekat-sekat dan tidak dapat magnitude sebenar ataupun kekuatan sebenar tidak dapat dimaksimalkan kerana ada perkara yang tidak boleh nak dijalankan. Okey, sudah pasti Dr. Yusof, sebelum ini kita meminta pembukaan sempadan ini untuk mempercepatkan ataupun menjadi penambah besar kepada usaha pemulihan ekonomi itu. Namun selepas ini, apa lagi tumpuan yang harus diberikan kerana pembukaan sudah dilakukan, apa penambahbaikan dan juga apa lagi yang harus dilakukan untuk memastikan pemulihan ekonomi itu terus berjalan mencapai sasaran yang kita gariskan? Janji, dalam mana-mana pengurusan ekonomi, terutamanya ketika mana kita berhadapan pada ketika era pemulihan ataupun pasca pandemik ini, terutamanya ya, kita dah mengetahui apabila kita membuka sempadan dari sudut permintaan, ini akan meningkatkan permintaan ke atas barangan dan juga permintaan ke atas produk-produk negara Malaysia kerana kehadiran pelancong asing dan pelawat asing. Okey, itu dari sudut permintaan. Manakala dari sudut penawaran pula, kita kena pastikan bahawa kita ada cukup buruh, cukup pekerja dan tidak ada gangguan pasaran rantaian bekalan yang boleh memberi impak kepada permintaan tadi. Satu contoh yang kita lihat ya, kita lihat banyak syarikat-syarikat berkaitan dengan perhotelan dan juga syarikat berkaitan dengan industri pelancongan. Salah satu isu kritikal mereka adalah untuk mendapatkan buruh ya, kerana pekerja asing sudah tidak ada. Jadi mereka memerlukan pekerja dan kita perlu percepatkan proses pemandanan pekerjaan di kalangan penduduk Malaysia, kerana kalau kita timbang apabila pelancong ataupun pelawat asing datang dan bermalam ataupun membuat perbelanjaan ke atas ekonomi kita timbang faktor buruh ini boleh memberi kesan herosan kepada pasaran. Dan kita tidak mahu ini berlaku. Kita mahukan
permintaan tadi akan diterjemahkan kepada proses pemulihan yang yang stabil. Ya. Kita tidak mahu apabila dah buka nanti kita akan bangkit banyak masalah berkaitan dengan perburuhan ini. Kita perlu elak ianya berlaku, dan kita harap strategi ataupun pelan-pelan tindakan itu telah diambil oleh pihak industri dan juga pihak kerajaan nak bagi memastikan bahawa bila buka ni kepada nanti pertambahan perbelanjaan, tambahan permintaan tadi akan diselarikan dengan tidak adanya gangguan di satu sudut penawaran ya Najib. Kalau kita melihat kepada apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri Singapura sebelum ini ketika mengumumkan bahawa Singapura sudah bersedia untuk membuka sempadan, tidak ada janji yang diberikan bahawa sempadan akan terus dibuka selamanya. Akan melihat kepada data sains jangkitan penularan COVID-19 itu di Singapura. Bagaimana pula di Malaysia? Kerana kita belum mengetahui perkara ini. Bagaimana untuk kita memahami dalam sudut ekonomi, sekiranya keputusan dan kejelasan ini tidak diberikan, adakah akan memberikan sentimen yang negatif kepada ekonomi? Pada pandangan saya, kita perlu berhati-hati. Faktor ketidaktentuan itu masih ada di dalam persamaan equation economic recovery kita. Ya. Jadi ini bermakna bahawa walaupun kita membuka sempadan, kita meraihkan menggalakkan kedatangan pelancong dan pelawat asing, dalam masa sama kita perlu terus pantau dan juga terus melihat apakah potensi-potensi yang boleh memberi ancaman kepada negara ketika mana kita berada dalam situasi pandemik yang akan datang ini. Dan juga kita perlu juga melihat sejauh mana pergerakan ataupun gelagat bagaimana negara-negara jiran seperti Singapura, Vietnam, Thailand dan juga Indonesia dan Filipina, bagaimana mereka memberi reaksi dalam ke atas isu ini. Jadi dari satu sudut memang betul kita perlu melihat dari sudut kesihatan, dalam sesama kita juga perlu melihat dari sudut ekonominya juga ya. Kerana kita tak mahu nanti negara-negara jiran bergerak satu step ke depan ataupun dua step ke depan berbanding kita. Kita perlu pantau rapat keadaan di rantau supaya nak memastikan daya saing kita akan terus kekal berbanding dengan negara-negara lain. Okey, Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Profesor Madya Dr. Yusof Saadi, pakar ekonomi. Hari ini adalah hari terakhir kita menutup sempadan dan esok insya-Allah kita akan membuka sempadan, dan juga kita harapkan berkekalan pembukaan sempadan tersebut kerana penting seperti yang Doktor sebutkan untuk pemulihan ekonomi kita selepas 2 tahun sengsara kerana pandemik COVID-19 ini. Sesuatu yang kita tidak jangkakan dan juga bayangkan selama ini berlaku, dan juga sekarang adalah usaha kita untuk pulih kembali, dan bagaimanakah langkah seterusnya yang harus diambil seperti Dr. Yusof sebutkan juga untuk padankan kembali tenaga buruh, tenaga kerja kita, human capital kita yang telah pun tersekat dan juga hilang selama ini untuk kembali ke pasaran. Baik, sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman mikrointeraktif di astroawani.com sekarang, dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.